La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Suatu kisah bagaimana bangsa Al-Mala'u, bangsa Al-Malayuwiyah, bangsa yang didatangkan oleh Allah, dihidupkan di bumi yang barakah ini yang bernama dengan Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam yang dimulai ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjaya menganjurkan satu program Warisan Melayu, Malam Warisan Melayu, dan akan berterusan kepada tiap-tiap bulan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maharaja Daulat Tuanku, umat Islam mereka memangku, Adam dan Hawa nenek tuanku, langit dan bumi ia memangku. Syurga diambil, neraka ditolak, iblis dan syaitan mereka yang galak. Dunia memusing, langit terselak. Dunia memusing, langit terselak. Dunia yang hitam mereka menerima, akhirat yang putih mereka percuma. Meninggal mengikut umat Islam, negeri akhirat Darussalam. Amin amin Muhammadur Rasulullah. Amin amin la ilaha illallah. Adam dan Hawa khalifullah, Adam dan Hawa waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuhun najiyullah wa Ibrahimu khalilullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Musa kalimullah wa Isa ruhullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Zuhdi, Waliullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul Qadir Khalifullah. Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sultan Aulia kurnia Allah, berpegang umat kerana Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merah putih bendera Muhammad, kuning hijau aulia keramat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelabu hitam di celah umat, jangan menerima umat Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Simbol besi serta keris, sekaliannya itu dibinasakan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanah haram, tanah keramat, tempat berimpun sekaliannya umat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabiyuna nabiyullah, waliyuna waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah makbul, Allah makbul, Allah makbul. Agama Islam tiada percuma. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Suatu kisah bagaimana bangsa Al-Mala'u, bangsa Al-Malayuwiyah, bangsa yang didatangkan oleh Allah, dihidupkan di bumi yang barakah ini yang bernama dengan Nusantara. Baik, ini suatu kisah bagaimana kedatangan wujudnya satu bangsa yang hari ini dipanggil sebagai bangsa Melayu. Jadi ketika yang bermula membawa ialah seorang wali Allah yang bernama Syekh Abdullah Al-Qumairi, yang mana telah menerima arahan daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani untuk berangkat ke negeri Kalaha, yakni negeri Kedah, di dalam wilayah Asia Tenggara bersama dengan 11 rakannya. Dan ketika itu ada 6 orang para aulia yang diperintahkan ke seluruh dunia untuk membawa akan agama Islam
yang bertunjangkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abu Hasan Asyazili diutuskan ke Mesir, Perancis hingga ke Itali. Syekh Hamad Badawi diutuskan ke Sudan, Morocco hingga ke Afrika. Syekh Abi Madian Al-Maghribi ke Afrika Barat. Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai ke Syria, Turki dan Balkan. Syekh Muhammad Ar-Ridha ke Parsi. Syekh Sahabuddin Asyahid ke India, Afghanistan dan Nepal. Dan Syekh Abdullah Al-Khumari diutuskan ke Nusantara ini. Dan Syekh Abdullah Al-Khumari telah menggunakan jalan karamah, di mana dia berjalan sekelip mata dari Baghdad ke Kalaha, yakni Kedah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bersama 11 orang sahabatnya. Baginda tiba di negeri Kalaha pada tahun 531 Hijrah, lebih kurang adalah 890 tahun dahulu, dan telah menghadap Maharaja Dubar II, yakni Raja Prom Mahawangsa, Raja Kalaha yang ke-9 di Istana Bukit Mariam. Ketika itu istana sedang mengadakan satu majlis keramaian yang mempamerkan pertunjukan seni mempertahankan diri yang berpaksikan pemujaan dewata, sihir, istidraj dan lain-lain. Dan Syekh Abdullah Khumari telah menamakan gagasan bangsa yang baru sebagai Al-Mala'u, bersempena suatu kalimah Arab yang bermaksud berkembang biak, memenuhi ruang. Kerana cepatnya berkembang pengaruh agama Islam di Kalaha, lama kelamaan pengaruh dialek dan sebutan berbilang bahasa ini menerbitkan perkataan Melayu pada hari ini. Al-Mala'u juga disebut di dalam banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim dan juga Al-Hadis Nabi SAW. Mengikut kamus bahasa Arab, Al-Mala'u berarti budi pekerti yang tinggi, husnul khulaq, akhlak yang mulia, khuluq yakni makna kepada agama sebagaimana satu sabda Nabi SAW. Kemudian pemimpin dan cahaya yakni iman dan taat yang memenuhi ruang dan masa. Gelaran ini bagi mengesahkan bahawa warga Melayu ini adalah ahli, yakni yang menerima talqin 2 kalimah syahadah. Jawi, penulisan makna Jawi maknanya bangsa yang berasal menggunakan perkataan Jawi jadid. Jawi ini maknanya jauh. Melayu yang berkembang biak, yang memenuhi ruang. Asal, yakni asli, yang menerima agama daripada Nabi SAW. Bangsa, kebangsaan, yakni warga angin bawah bayu yang merdeka dan pegang teguh agama Islam, yakni berpegang kukuh kepada agama Samawi. Baik, jadi ahli Melayu Jawi, bangsa, kebangsaan, pegang teguh agama Islam. Sekira-kiranya pewaris ashabah kepada suatu bangsa beragama, menyamai dengan zaman kegemilangan Islam lampau, atau ringkasnya pemimpin yang berbudi pekerti mulia dan nurnya meliputi alam, yakni khalifah. Kemudian Sultan Muzaffar satu memperkenalkan kepada mata dunia bahawa Islam itu Melayu dan Melayu itu Islam. Baik, ilmuwan Islam juga menyatakan gelaran Al-Mala'u diberikan kerana untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia adalah mereka ini dari keturunan Nabi Adam AS yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga jannah daripada 14 jenis tanah dan telah dilantik menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di syurga atau di langit ketika itu, dan akhirnya di bumi setelah Nabi Adam AS bertaubat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga kan malaikat juga diperintahkan sujud kepada Nabi Adam AS yang juga Al-Mala'ul A'la, yakni penduduk langit, kerana semasa itu baginda berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya juga mengingatkan umat Islam betapa mulianya makhluk yang bernama manusia, bukan sahaja turun dari sulbi Adam AS yang berasal dari syurga, malah seorang lagi bangsa manusia teragung di langit dan di bumi, iaitu Nabi Muhammad SAW telah di Isra' Mi'rajkan pula sehingga ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Kerana zaman khalaf ini adalah zaman khalifah manhaj nubuwah, iaitu zaman terakhir sebelum berlakunya kiamat, dan umat Islam Melayu perlu diingatkan bahawa orang-orang beriman akan pulang ke tempat asalnya. Adam AS dijadikan dan diberikan balasan syurga selepas hari kiamat dan hari pembalasan. Jadi hadis kursi yang di atas tadi menjelaskan bahawa Al-Mala'ul A'la yang dimaksudkan adalah manusia yang diam di masjid,
berjalan kaki untuk berjemaah, menyempurnakan wudhu dalam suasana tidak menyenangkan. Maka barang siapa melakukan hal itu, maka ia hidup dengan baik dan mati dengan baik, dan bersih dari dosa seperti baru dilahirkan ibunya. Dan katakanlah, wahai Muhammad, bila kamu selesai solat, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan, meninggalkan hal yang dan cinta kepada orang-orang miskin. Dan bila engkau menginginkan fitnah bagi para hamba-Mu, maka cabutlah nyawaku kepadamu dengan tanpa fitnah. Dan ad-darajah adalah dengan memberikan makanan, menyebarkan salam, dan solat malam di ketika manusia sedang tidur. Sabda Nabi SAW mafhumnya, sesungguhnya Islam pertama kali muncul dalam keadaan asing, ghuraba, nanti akan kembali asing sebagaimana asal. Maka berbahagialah orang-orang asing, yakni orang-orang yang ghuraba. Baik, sedikit kisah tentang bagaimana Islam datang ke Nusantara. Jadi tadi saya dah sebut, sekitar kurun yang ke-10 dan ke-11 Masihi, kumpulan berfahaman Syiah di Iran telah memulakan gerakan memburu dan menghapuskan Ahli Sunnah wal Jamaah yang berada di bumi Iran ketika itu, yaitu di Karbala. Bagaimana peristiwa yang menyedihkan, yang memilukan ketika mereka membunuh cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain radhiyallahu an. Maka kepala Husain itu dipenggal dan dijadikan sebagai permainan bola sepak. Jadi kepala Husain dikebumikan di Mesir, di hadapan namanya Masjid Husain, betul-betul berhadapan dengan University Al-Azhar. Jadi setelah itu mereka memburu keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga Nabi ini teramat terdesak, maka mereka melarikan diri, dikejar. Sebagai mereka ini adalah daripada keturunan golongan Sunnah Kurdis yang terpaksa berhijrah secara besar-besaran sebab dikejar oleh orang-orang Syiah di Karbala. Maka mereka melarikan diri ke India, Timur Afrika, Timur Tengah jauh, dan New Zealand. Dan sebahagian mereka telah tiba di Nusantara dan membuka pendapatan baru di Kedah yang juga dinamakan sebagai Kalahar, sempena mengambil nama suku kaum Kurdis Sunni. Pada masa itu baru saja menerima kesan serangan Rajendra Chola. Ketika itu Durbar, yakni Merung Mahawangsa, menjadi duta Maharaja Rum keturunan Iskandar Zulkarnain Macedonia untuk membawa putera Raja Rum bagi mengawini putera Maharaja Cina. Baginda berasal dari Gomarun, Parsi, dan pernah ditewaskan oleh angkatan suku Iran yang lain lebih kuat. Baik, rombongan pelayaran Merung Mahawangsa ini telah diserang oleh satu angkatan perang Hindu yang mempunyai kapal berlambangkan burung Garuda, lambang kenderaan Dewa Wisnu. Serangannya begitu kuat ini telah memasak kapal Raja Merung Mahawangsa mendarat di kaki Gunung Jerai, dan tidak lama kemudian Baginda telah diangkat menjadi raja oleh penduduk tempatan sebagai Raja Kalahar I. Baginda telah mengawini seorang gadis laut dari suku Gergasi kerana ingin menggalakkan perkahwinan campuran. Raja Merung Mahawangsa telah memperkenalkan dobat di istana Baginda, mengambil sepenuh bunyi-bunyian dari istana Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Jadi ketika itu mula-mulalah sejarah kebangkitan orang-orang Melayu di situ. Maka dalam satu pertandingan ketika Abdullah Al-Khumari bertemu dengan Merung Mahawangsa di dalam istana Baginda, ketika itu sedang hebat dipertunjukkan permainan-permainan silat, permainan-permainan seni pertahan diri yang bersumberkan dewa-dewi, pemujaan kepada jin-jin dan syaitan-syaitan. Maka ketika itulah sebagai satu cabaran daripada Merung kepada Al-Khumari, sekiranya kamu dapat mengalahkan Hur Balang Beta, maka Beta akan mengikut akan ajaran kamu yang bernama Islam itu. Maka lalu berlakulah satu pertandingan, pertunjukan dan permainan antara Abdullah Al-Khumari, kawan-kawan dia, dan bersama dengan golongan Hulu Balang. Merung Mahawangsa yang mempertunjukkan seni pertahan diri yang bersendikan bukan iman kepada Allah dan Rasul, tetapi dengan kekuatan fizikal yang bersumberkan kepada bisikan-bisikan, rasukan-rasukan jin dan syaitan dan istidraj. Baik, kemudian setelah itu akhirnya Abdullah Al-Khumari dan kawan-kawannya mengalahkan Hulu Balang daripada Merung Mahawangsa. Maka ketika itulah Merung Mahawangsa
terus mengucapkan dua kalimah syahadah di hadapan Abdullah Khumari, mandi diajar oleh Abdullah Khumari. Tengahnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebanyak 3 kali, dan setengah mengatakan sampai 9 kali. Baik, setelah itu maka ditukarkan nama burung itu kepada nama Sultan Muzaffar Shah yang pertama, dan makamnya berada di Semeling, Sungai Petani, Merebuk, tempat situ sejarah. Baik, tidak lama kemudian seluruh rakyat Kedah juga telah memeluk agama Islam. Pengislaman secara massal ini berlaku dalam tempoh begitu cepat dengan berkat usaha jujur dan ikhlas seorang wali Allah, iaitu Syekh Abdullah Al-Khumairi. Baik, itu secara ringkas. Kemudian lalu Syekh Abdullah Al-Khumairi telah menamakan gagasan bangsa yang baru yang ditemunya itu dengan namanya sebagai Al-Mala'u, bersempena satu kalimah Arab yang bermaksud berkembang biak, memenuhi ruang kerana cepatnya berkembang pengaruh agama Islam di Kalaha. Lama kelamaan pengaruh dialek dan sebutan berbilang bahasa ini telah menerbitkan perkataan Melayu yang dikenali pada hari ini. Dan Syekh Abdullah Khumari menamakan bangsa baru ini sebagai Al-Malau, sempurna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la iz yahtasimun. Tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi, yakni al-mala'ul a'la, semasa mereka bersoal jawab. Dan inilah yang berlaku kepada hari ini. Bagaimana nama satu bangsa Melayu yang begitu mulia, yang kita pun dah hilang identiti akhir-akhir ini. Jadi satu bangsa yang perlu diangkat balik sebagai bangsa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai mukadimah program pada malam ini, apa yang saya dan teman-teman yang lain, kita cuma menggabungkan seni-seni budaya Melayu. Rebana tadi daripada Yupri, dekat je orang Sayung. Kemudian daripada sekolah Tafiz, dan sekejap lagi kita banyak lagi pertunjukan daripada seni Tomoy yang diklaim adalah milik Thailand, sebenarnya adalah milik orang-orang Islam yang dibawa oleh Al-Khumairi dalam seni pertahankan diri. Nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan, sekejap lagi lepas ini kita ada lagi, dan kita akan pertontonkan permainan-permainan seni yang bertunjangkan dua kalimah syahadah. Kerana seni-seni yang kita pertontonkan bukan seni yang diasaskan oleh gerak yang dilatih, tetapi gerak yang datang terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bercakap, semua ini adalah daripada kelakuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah, jadi malam ini kita akan dapat pengalaman-pengalaman yang baru untuk bersama-sama dengan bangsa-bangsa Melayu, bangsa yang dinamakan Al-Mala'u. Mungkin pertama kali tuan-tuan dan puan pada malam ini mendengar tentang bangsa Melayu ini adalah bangsa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita jangan pandang hina, pandang rendah akan martabat bangsa yang Allah raikan, yang Allah muliakan, bangsa Al-Mala'u ini. Jadi itulah antara secepis kisah tentang bagaimana berlakunya sejarah kemunculan bangsa Melayu. Dan akhir-akhir ini bangsa ini telah pun hampir musnah disebabkan oleh perselisihan, pertengkaran, perbalahan. Karena apa? Karena cintakan dunia dan takutkan mati al-wahan. Berbangga dengan maksiat dan budaya kuning, berpahaman ajaran sesat, salah faham terhadap agama, pergaduhan antara kaum dan agama, kepercayaan karut lagi marut, bid'ah syirik. Dan yang terkini pada sekejap lagi menyambut malam tahun Masihi, tahun yang mengkufurkan i'tiqad orang yang beriman kepada Allah. Maka barang siapa yang mengucap dua kalimah syahadah menyambut tahun Masihi yang dianjurkan, maka bersedialah untuk menghadapi keadaan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mengambil kesempatan di sini cuba menarik, mengubah kedudukan, kefahaman supaya orang Melayu ini faham, orang Melayu yang beragama Islam, di mana kedudukan mereka yang sebenarnya. Baik, akhir sekali di mana tumbuhnya bangsa ini. Maka kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat melebihi dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam,
mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah kepada mereka apa yang mereka minta, tetapi mereka tidak menerimanya, sehingga mereka menyerahkan kepadanya seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi dengan ketujanaan. Siapa di antara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dialah Al-Mahdi. Dari Suban radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang penyihitan dari sebelah timur, seolah-olah hati mereka bagaikan kepingan-kepingan besi. Barang siapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka sekalipun merangkak di atas salji. Maka itulah yang kita akan sama-sama, kerana kemunculan Dajjal yang diiringi oleh 70,000 tentera Yahudi dari Isfahan yang memakai toga semakin hampir menemui kita. Tidak lama lagi, wallahu alam, kita tidak tahu bila makan akan datang mereka itu. Jadi itulah sekadar sedikit penerangan tentang bagaimana bangsa yang disebut di dalam Al-Quran yang menduduki bumi Nusantara, yang Allah hantar ke Nusantara ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang sampaikan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.